Si Yahudi dia tahu Nabi suka peha, maka dia letak racun tu pada peha lebih daripada yang lain. Dan ternyata benar. Bila Nabi dapat kambing tadi, Nabi ambil bahagian peha. Tapi alhamdulillah masa masuk dalam mulut tu tak sempat nak telan, kambing yang dah dibakar tadi bercakap, inni masmum. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballar risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Kasihi Tuan Nazir, seluruh ahli kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ini dapat lagi sama-sama kita menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah sentiasa berkati, merahmati dan menerima ibadah kita insya-Allah. Pada pagi ini kuliah subuh kita menyambung cerita yang pada bulan lepas, iaitu Nabi SAW telah Allah hantarkan tanda-tanda awal bahawa Nabi SAW akan pergi meninggalkan para sahabatnya, ataupun yang lebih tepat Nabi akan meninggal dunia. Dan selepas itu bermulalah episod babak-babak Nabi SAW sakit. Yang pertamanya ialah Nabi SAW, seperti mana yang kita pelajari dalam ilmu tauhid, salah satu daripada kewajipan kita dalam ilmu tauhid iaitu 50 sifat, 50 perkara yang wajib yang kita pelajari, ialah sifat harus bagi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, iaitu al-a'rad al-bashariyah, sifat-sifat manusia yang biasa, seronok, suka, ketawa, sakit dan sebagainya. Jadi Nabi juga sakit seperti mana insan-insan yang lain. Cuma kita kalau sakit adalah sebagai kafarah dosa, seperti mana disebut dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, ma yazalul bala ala ahadikum hatta yalqallahu wa ma alaihi hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ah, atau kama qala, sentiasalah ujian menimpa kamu, menimpa salah seorang kamu, diuji sehinggalah dia berjumpa dengan Allah tanpa satu dosa pun. Namun nabi-nabi yang telah maksum, yang ada sifat ismah, terpelihara daripada dosa. Ismah ni sifat dia. Maksum ni orang yang
ada sifat ismah. Macam safar dengan musafir. Safar ni berjalan jauh. Musafir ni orang yang berjalan jauh. Tapi orang Melayu dah guna musafir bukan kepada orang, tapi kepada sifat ataupun perkara tersebut. Jadi Nabi ni ada ismah, terpelihara daripada dosa, maka Allah menguji Nabi untuk meningkatkan darajatnya. Dan petanda kepada Allah sangat menyayangi nabi-nabinya. Seperti mana yang disebut dalam hadis lain, asyaddul bala al-anbiya thummal amsal summal amsal, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang paling besar ialah kepada para nabi. Kemudian yang seumpamanya, yang sama, yang menghampiri dengan martabat nabi. Kemudian yang menghampiri dengan orang yang menghampiri martabat nabi. Maknanya semakin besar martabat seseorang di sisi Allah, maka semakin besar ujiannya. Tapi ujian bukanlah hanya kepada kesusahan, kesakitan. Ada ujian kesenangan, ada ujian kesusahan, ada ujian kesakitan dan sebagainya. Maka bermulalah episod Nabi SAW sakit setelah Nabi mengerjakan haji perpisahan, Hajjatul Wada', yang berlaku pada 9 Hijrah, tahun 9 Hijrah, tahun 10 Hijrah. Tahun 9 tu disyariatkan haji, dan pada tahun 10 Hijrah berlakulah Hajjatul Wada', haji perpisahan. Dan setelah Nabi balik, maka mula-mula Nabi mengalami sakit kepala, pening kepala, sakit kepala. Disebut dalam sebuah hadis yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza marra bi babi mimma yulqil kalimah yanfa'ullahu biha, famarra dhata yawmin falam yakul syai'an thumma marra aidan falam yakul syai'an. Kata Aisyah, biasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lalu di pintuku, Nabi akan mengucapkan perkataan yang baik. Cerita dia begini, Nabi ni ada 9 orang isteri ketika itu. Sebelum Nabi wafat, Nabi ada 9 orang isteri. Dan isteri-isteri itu ditempatkan di bilik-bilik. Nabi tidak ada rumah macam kita lah. Rumah juga, tapi tak nama rumah betul lah. Rumah sekadar bilik. Di Kuala Lumpur ni banyak juga kan, sewa bilik. Baru ni viral. Bilik tu kecil je. Bilik besar tilam. Bukan tilam queen ataupun king. Tilam apa? Tilam bujang. Bilik besar tilam bujang. Masuk-masuk terus tidur. Almari tak ada letak mana-mana. Tak ada perabot-perabot. Harga je 350. Sewa bilik kecil je. Jadi Nabi juga bilik. Sebab tu dipanggil surah Al-Hujurat, surah bilik-bilik. Kalau menurut kajian ahli sejarah, bilik Aisyah tu lebih kurang 3.5 meter lebar, 5 meter panjang. Besar mana? Mungkin 3.5 meter lebar sampai ke sana panjang. Ada tempat tidur, ada almari, ada perkakas-perkakas dapur. Aisyah juga masak. Jadi agak sempit lah. Sebab tu dalam hadis sebut, Aisyah kata, kuntu anam baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku tidur di hadapan Nabi yang sedang solat. Kenapa Aisyah tidur depan Nabi sedang solat? Bukan solat fardu lah. Solat fardu Nabi mesti buat di masjid berjemaah. Solat sunat, solat tahajud.
Kata ulama, kerana sempitnya bilik Nabi, rumah Nabi sempit, dengan perkakas lagi, dengan rumah yang lebar 3.5 meter, panjang 5 meter, tinggi tak sampai 2 meter. Bila Hasan Basri masuk ke rumah Nabi, boleh pegang apa atap siling kan. Tak tinggi mana. Kalau tuan-tuan lompat pun boleh tanduk lah. Maknanya rumah Nabi bilik. Dan Aisyah pun tidur depan Nabi yang sedang sembahyang. Fa iza sajada ghamazani faqabattu rijlayya. Bila mana Nabi nak sujud, Nabi akan pegang kaki aku. Aku pun lipat kaki, bagi laluan Nabi untuk sujud. Wa iza qama, bila Nabi berdiri, fabasattuhuma saniyan. Aku lunjurkan semula kaki aku. Begitulah sembahyang Nabi, dan Aisyah sedang lena, sedang tidur. Dahlah tak besar mana, terpaksa Aisyah duduk depan Nabi, tidur depan Nabi. Kita pun tahu kan bahawa berada depan orang sembahyang ni adalah dilarang kan. Lalu kita duduk depan orang sembahyang dilarang kan. Tapi Aisyah terpaksa kerana keadaan yang tak besar rumah Nabi. Dahlah tak berapa besar, tuan-tuan, Aisyah sebut dalam hadis yang sama, wal buyut yauma idzin laisa fiha masabih. Wal buyut, dan rumah-rumah Nabi ketika itu, laisa fiha masabih, tiada lampu, misbah. Masabih ni plural, jamak kepada misbah. Pelita-pelita, lampu-lampu pun tak ada. Ini betapa sederhananya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan rumah yang sederhana. Tetapi bukanlah Nabi tak mampu, tapi Nabi tidak mahu. Kerana Nabi ditawarkan oleh Allah, seperti mana hadis yang Nabi sebut kepada Abu Muhaibah, utitu mafatih khazaini dunya wal khulda fiha summal jannah. Aku ditawarkan kunci-kunci khazanah-khazanah kekayaan dunia, hidup kekal di dunia sampailah kiamat, dan syurga. Nabi ditawarkan kunci-kunci khazanah kekayaan dunia. Dalam bumi ini banyak khazanah emas, khazanah perak, khazanah berlian dan sebagainya. Tapi Nabi menolak. Nabi hanya nak buat kerja Nabi, dan Nabi nak balik. Balik itu maksudnya bertemu Tuhan, meninggal dunia. Nabi mampu, tapi Nabi tak mahu. Kita mahu tapi tak mampu. Tak mampu nak jadi orang yang terkaya, paling kaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ada orang tanya, Ustaz, Nabi kan ada bahagian perang kan? Fight. Al-Anfal. Di mana bahagian Nabi? Nabi hanya ambil sekadar yang perlu sahaja. Nabi ada bahagian. Sebab tu keturunan Nabi tak dapat sedekah, zakat, kerana mereka dah ada bahagian perang. Tapi ada fatwa-fatwa baru mengatakan zaman sekarang keturunan Nabi boleh dapat, sebab dah tak ada perang lah. Yang ada perang pilihan raya je ada. Perang dengan musuh nak dapatkan harta rampasan tak ada. Kalau perang pilihan raya, kalau kalah teruk sangat kan, hilang deposit je. Tak ada tinggal emas-emas ke belian-belian ke, tak ada. Zaman dulu bila perang je tinggal harta-harta. Jadi orang yang menang dapatlah harta. Nabi pun ada bahagiannya. Harta rampasan perang ni dibagi 5. 1/5 untuk
Allah, Rasul dan 5 lagi. 1/5 dibagi 5 lagi. Allah, Rasul, orang-orang yang memerlukan. Yang kedua, ketiga, keempat diberikan kepada tentera yang elit. Tentera elit. Kalau dulu tentera berkuda lah, sebab semangat dia besar. Yang kelima, tentera biasa, tentera jalan kaki, tentera yang biasalah. Mana tentera elit macam apa, gerak khas, macam komando. Mana yang tentera elit lah, bukan kerana dia pangkat besar, tapi kerana kerja dia susah. Dia dapat 3/5. Tentera elit dapat 3/5 daripada harta rampasan perang. Jadi dibagi 5. Yang pertama tadi, bagian Allah dan Rasul dibagi 5 lagi. Antaranya yang dapat 5 ni adalah Nabi. Maknanya Nabi dapat apa? Nabi dapat 1/25, betul tak? Betul tak? Dia bagi 5. Dia susah kalau kuliah ni. Sebab tu saya suruh tuan-tuan masuk kelas. Setelah dia ada kelas, dia ada tulis-tulis kan. Tentera ghanimah diberi 5 bahagian kan. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Satu ni dibagi 5 lagi. Allah, Rasul bagi 5 kan. Dan orang-orang yang asnaf lah. Termasuk Rasul pun dapat. Maknanya Rasul 1/5 daripada 1/5. Betul kan? Maknanya Rasul dapat 1/25 setiap kali peperangan. Saya matematik tak pandai. Dulu pandai lah, sekarang dah lama tertinggal. Dulu PSA dapat A. Lepas tu saya dah tinggalkan sekolah biasa, masuk sekolah luar biasa. Tak adalah periksa-periksa, PMR pun tak ada, SPM pun tak ada. Ada 4 senawi je. Lepas tu 3 ni tentera elit, 1 ni tentera biasa. Mana setiap kali perang Nabi dapat 1/25. Jadi kemarin ada orang tanya, Ustaz, di hujung kuliah, Ustaz, mana Nabi kata, Ustaz kata nak Nabi ni sederhana, rumah pun 3.5 meter, 5 meter, tinggi 2 meter. Dalam gerobok Nabi, gerobok ni bahasa Jawa, tahu gerobok? Guna. Gerobok, tahu gerobok? Tak tahu. Panggil gerobok juga kan? Almari lah kan? Jauh gerobok kan? Jadi almari Nabi hanya ada 2. Hanya ada kulit kambing yang Nabi lapik untuk tidur. Nabi lipat 2. Baru ni bulan lepas belajar pasal benda ni. Dalam Syama'il ada Nabi lipat 2 tidur. Satu hari isteri Nabi dia lipat 4 bagi sedap tidur sikit kan. Kita kalau pergi musafir, camping ke apa, lipat tebal sikit baru nampak sedap sikit kan. Dia lipat 4. Nabi terlajak tidur. Dalam kitab Syama'il, terlajak tidur. Maksudnya lebih sikit lah. Terlajak tu bukan macam kita terlajak betul. Terlajak istilah Nabi. Sebab Nabi biasa bangun pukul 2, pukul 3. Lebih lagi. Awal lagi kan. Pukul 1, pukul 2 kan. Nabi bangun seperti mana Nabi Daud. Sepertiga malam bangun. Kemudian tahajud 2-3 jam. Tidur balik. Jadi mungkin Nabi terlajak sikit. Mungkin kalau biasa 1.5, Nabi terbangun 2.5 macam tu. Jadi bila terlajak sikit tu, rupanya Nabi tengok, 4 lipat rupanya. Siapa yang buat ni? Nabi macam marah lah. Nabi macam, kenapa bagi aku kulit kambing ni 4 lipatan? Jadi Nabi nak supaya 2 je cukup, supaya senang bangun. Mana dia letak selesa, senang bangun. Kita kalau isteri bagi lagi lipat lah kan, lagi selesa tempat tidur kita, lagi seronok. Bagus. Esok aku pergi kedai Habib. Habib jual lah, bukan kedai Pak Habib. Maknanya kita appreciate lah isteri kita buat macam tu. Tapi Nabi bukan tak appreciate, tapi Nabi tak suka tidur dalam keadaan begitu. Itu baginda Rasulullah SAW. Sangat sederhana. Dalam gerobak pun ada apa tadi? Ada kulit kambing dengan ada daun. Apa nama, saya tak ingat nama dia. Daun yang digunakan untuk menghilangkan bau kulit tadi. Bukan kulit kambing kan kita ambil kan bau kan. Biasanya kalau orang Jawa, kalau korban tu dia ambil kulit tu disidai kat luar. Kalau dibiarkan beberapa minggu ataupun beberapa hari, bau. Dia kena buat lah, kena uruskan.
Sebab orang Jawa ni suka makan apa? Sambal tahun. Kenapa panggil sambal tahun? Sebab dia ada setahun sekali ya. Tak tahu, itu saya punya tak tahulah betul tak betul kan. Namanya sambal tahun. Kulit lembu tu. Tuan-tuan, maknanya ini Nabi. Bilik Aisyah. Dia ada, tuan-tuan Google je, dia ada bilik Aisyah. Yang kubur Nabi tu lah, bilik Aisyah, bilik Maimunah, bilik Juwairiyah, bilik Zainab, bilik kan, ada 9 bilik. Maka Nabi ada giliran setiap malam satu orang isteri. Nabi takkan miss kan? Nabi takkan suka hati nak pergi sana pergi sini, tak. Disiplin seorang suami yang berpoligami. Mana nak jadi orang yang disiplin, jadilah orang yang berpoligami. Tak ada kena-mena. Itu saja nak bagi tuan-tuan segar mata je. Tak payah tulis nota. Kan tulis nota siapa nak jadi disiplin ya. Saja nak bagi tuan-tuan cerah mata. Jadi biasanya dalam hadis ni sebut iza marra bi babi mimma yulqil kalimah yafa'allahu biha. Nabi ni bila lalu dekat pintu rumah Aisyah, bilik Aisyah, Nabi akan tegur dan Nabi akan bagi nasihat. Mimma yanfa'allahu biha, benda-benda yang memberi manfaat. Yang mana yang dapat memberi manfaat. Jadi satu hari Nabi lalu di rumah Aisyah, mana bukan giliran Aisyah lah, Nabi tak masuk, Nabi lalu je. Nabi falam yakul syai'an, tak cakap apa-apa. Jadi Aisyah dah biasa, Nabi lalu je, dia akan tegur. Khabar Aisyah, bagi nasihat kan. Semoga bla 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 kan. Mana kita ni kena sentiasa bagi nasihat. Pagi-pagi ni kan, tuan-tuan boleh WhatsApp sekarang. Kalau isteri duduk rumah, khabar sayang, dah sembahyang subuh belum? Moga hari-hari yang mendatang lebih indah. Tiba-tiba isteri dapat pelik. Ini dekat rumah bini kedua ke apa ni? Lain macam mesej ni. Kan? Biasa tak pernah mesej sembahyang subuh kan. Tiba-tiba pagi ni ada pula mesej. Ini mesti ada benda pelik ni. Jadi Nabi suka. Dia akan yulkil kalimah. Dia akan memberikan pesanan-pesanan. Lalu je nampak Aisyah, Nabi akan pesan. Tapi kali ini Nabi lalu begitu saja. Famarra zata yaumin falam yakul syai'an, sikit pun tak cakap. Satu hari. Hari kedua, summa marra aidan falam yakul syai'an. Kali kedua pun sama juga. Nabi lalu tak cakap apa. Aisyah pun dah macam kita kan. Biasa mesej tiba-tiba senyap. Ini gapo dia ni? Kata ayat. Murih ke? Murih, tahu murih? Kelantan. Siapa ada tahu? Murih ke? Tok laki aku ni. Marah ke? Ada hal ke? Cemburu ke kan? Tiba-tiba tak WhatsApp. Jadi Aisyah pun ada idea. Ni idea seorang isteri nak menarik hati seorang suami. Maka Aisyah kata kepada hamba, ya jariyah dha'ili wisada albab wa asabtu ra'si. Kata Aisyah, wahai jariyah, tolong letakkan bantal di pintu rumahku ni. Sebab apa? Kerana nak menarik perhatian Rasulullah. Bila lalu, biasa tak ada bantal, tiba-tiba ada bantal kat pintu. Mana yang nak menarik perhatian? Lepas ni kalau tuan-tuan balik rumah ada bantal kat pintu, ada benda lah tu. Tiba-tiba ada apa? Ada bantal, ada selimut, ada toto semua. Ini nak suruh tidur luar ni. Kan? Ini isteri dia nak tarik perhatian Nabi. Dia suruh tak bantal dekat pintu. Dan Aisyah membalut kepalanya kerana sakit kepala kan. Maka bila Nabi nampak, Nabi balik daripada satu jenazah yang Nabi ziarah, jenazah yang dikuburkan di Baqi', Nabi lalu dan Nabi berjumpa dengan Aisyah. Mungkin Nabi nampak sesuatu yang lain, maka Nabi singgah. Nabi pun pergi jumpa Aisyah. Dan ketika itu Aisyah yang berbalut kepalanya, Nabi pun tengok. Nabi tanya, ya Aisyah, ma sya'nuk? Hei Aisyah, kenapa dengan kau? Lalu fakultu ashtaki ra'si, aku sakit kepala. Bila
Aisyah kata dia sakit kepala, Nabi pun jawab. Nabi kata, bal ana ya Aisyah wa ra'sah. Bahkan aku pun sakit kepala, sakitnya kepala aku wahai Aisyah. Ini orang Jawa kata apa, chemistry ya. Chemistry kan. Tapi kalau sakit teruk dua-dua susah juga kan. Sakit sikit-sikit okey lah. Sakit teruk dua-dua demam pening kan. Anak yang kena uruskan kan. Kalau satu keluarga demam lagi payah kan. Musim Covid ni kan, na'udzubillah kan. Harap-harap kita semua sihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi ini permulaan kepada sakit Nabi yang membawa kepada sakit yang lebih kuat. Iaitu sakit yang membawa kepada Nabi tidak boleh nak bangun. Ulama khilaf. Yang pertama khilafnya, di mana bermulanya Nabi sakit. Ada 3 pendapat. Yang pertama yang lebih kuat di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Yang kedua ada yang mengatakan sakit Nabi di rumah Zainab bintu Jahsh. Zainab ni yang disebut dalam Quran perkahwinannya dengan Nabi. Satu-satunya perkahwinan yang disebut dalam Quran. Perkahwinan Nabi dalam Quran ialah setelah selesai falamma qada Zaidun minha watara zawajnakaha. Bila selesai hubungan Zainab dengan Zaid, maknanya dah habis, dah bercerai. Mana Zainab ni sebenarnya mula-mula cerita dia lah. Dia punya babak-babak mulanya Zainab ni dia mengadu pada Nabi. Ini cerita awal lah. Dia kata, ya Rasulullah, aku dipinang oleh 2 orang. Pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jaham. Maka Nabi pun sebagai pemimpin bagi nasihat. Nabi kata seorang tu suka pukul perempuan, seorang lagi suka musafir, jalan jauh. Mana dua-dua tak molek lah. Ini di antara dalil mengatakan boleh kita mengumpat kalau diperlukan. Terutama sekarang ni waktu pilihan raya kan, waktu pilihan raya ni ada benda yang boleh kita dedahkan. Kalau lamaran ataupun nak kahwin pun dibenarkan untuk kita mengumpat, nak tahu kebenaran tentang pasangan tersebut. Pasangan lelaki, pasangan perempuan, kita kena dedahkan kepada orang yang dilamar ataupun orang yang nak kahwin dengan seseorang. Bukan kita canang dalam Facebook. Sebab ini hal peribadi, hal rumah tangga kan. Kalau benda bersifat peribadi pun boleh diumpat, apatah lagi bersifat maslahah ammah, nak mencari pemimpin. Tapi kita kena tahulah apa yang boleh kita mengumpat dan apa yang tak boleh kita mengumpat. Yang boleh kita mengumpat sekarang pilihan raya ialah tentang maslahat ammah, perkara-perkara yang melibatkan kepentingan umum, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Itu boleh kita dedahkan. Tapi benda-benda yang betul, benda-benda yang fakta bukan auta. Jadi kita kena berhati-hatilah ni. Sedikit pesanan penaja kan di waktu pilihan raya ni. Kerana banyak sangat kita dapat dalam Facebook, dalam grup dan sebagainya. Jadi kita kena berhati-hati. Walaupun musuh kita kena berlaku adil. Bukan musuh lah, walaupun orang yang kita sedang nak lawan dalam medan arena politik ni, tak boleh kita nak bila parti lain bukan parti kita yang punya berita tak elok tu kita sebar cepat. Kalau berita tak elok parti kita pun cek, kita pun buat kajian, kita pun buat tabayun. Ni tak betul. Apa orang kata, saya dapat idea kan. Cerita buruk pasal parti lain kita sharing. Pasal parti kita yang buruk kita saring. Itu tak betul. Itu yang banyak berlaku. Kalau pemimpin kita, parti kita saringlah. Cek betul ke, sahih ke. Orang lain punya tak ada saring dah, terus sharingnya. Ini tak betul. Allah sebut wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah disebabkan kebencian kamu pada satu kaum. Kalau sekarang ni satu parti,
menyebabkan kamu tidak berlaku adil kepada mereka. Kita kena berlaku adil walaupun kepada musuh. Allah sebut syana'nu qaumin, kamu benci macam mana sekalipun, tak suka, benci, meluat, tak, kita pun taklah benci, kita hanya tak satu jalan ya dengan parti lain. Maknanya kita kena berlaku adil. Apa berita pun, berita buruk, berita tak elok, kita kena saring, bukan sharing. Baik berita pasal kita atau berita pasal parti orang lain. Itu kena jagalah. Itu penting. Kerana kalau tidak, kita akan dapat dosa yang sangat mudah pada zaman-zaman waktu-waktu yang sebegini. Jadi kembali balik pada cerita siapa tadi? Zainab bintu Jahsh. Jadi beliau dikahwinkan dengan Nabi lepas mana Nabi kata dua orang ni tak elok, maka Nabi berikan calon yang baik. Nabi dedahkan dua orang calon yang melamar Zainab ni tak elok. Nabi cerita, ni mengumpat yang dibenarkan. Dan Nabi suggest supaya Zainab memilih Zaid bin Harisah. Jadi akhirnya dalam hadis Musnad Ahmad kata Zainab berkata, aku dapat pilihan Nabi dan aku dapat yang terbaik. Tetapi ialah mungkin tak ada jodoh. Di antara kata ulama, di antara asbabnya ialah Zaid ni adalah bekas hamba. Zainab ni golongan bangsawan. Jadi mungkin tidak, ialah lama-lama mungkin tak sekufu, tak secucuk. Secucuk ke secocok? Cucuk lain kan, cucuk macam tu. Tak secucuk. Maka mereka berpisah dan Nabi berkahwin dengan Zainab tadi. Jadi ada yang kata Nabi sakit bermula di rumah Zainab bintu Jahsh. Dan ada satu lagi pendapat dalam kitab sirah menyatakan bahawa Nabi sakit di rumah Raihanah. Raihanah ni hamba Nabi. Jadi pendapat yang lebih tepat, lebih kuat ialah Nabi sakit bermula di rumah Maimunah radhiyallahu anhu berdasarkan hadis sahih riwayat daripada Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim. Dan inilah yang kita pegang. Nabi sakit bermula pada hari Isnin di rumah Maimunah. Hari Nabi sakit pun ada khilaf. Dia bukan fiqh aja khilaf, sirah pun khilaf. Katanya Ustaz Fairuz, nahwu pun ada khilaf. Pening, semua ada khilaf. Tak ada benda. Sebab tu khilaf ni biasa. Ustaz dekat Bangi berapa? 8 ke 9? 8. Ada yang 10. Mana yang 10? Mana? Batu. Batu. Oh, calon. Mana kat Batu ada 10. Bukan Batu 10. Maknanya khilaf ni biasa. Cuma kita kena adalah kekuatan kita untuk sama-sama kita berharmoni. Bahasa baru, berharmoni kan. Harmonilah sesama kita kan. Kita berlawan dengan cara yang betul kan. Sebab masa Nabi meninggal pun ada khilaf. Ada dua calon. Pertama Abu Bakar, yang kedua siapa? Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad ni sudah jadi pemimpin sebelum Islam lagi. Sa'ad bin Ubadah ni sikitlah kan, calon kita kan. Sebelum Islam dia dah jadi pemimpin. Dia kata Abi Sufyan, kalau masuk dua Sa'ad ini Islam takkan rebah. Kata Muhammad dan kawan-kawannya takkan kalah. Pertama Sa'ad bin Ubadah, yang kedua Sa'ad bin apa? Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, dua ni. Tapi Sa'ad bin Mu'az tak panjang umur dia. Dia meninggal dalam peristiwa apa? Bani Quraizah. Dia sebenarnya perang Ahzab. Lepas tu bila Bani Quraizah ni dia khianat, maka Nabi suruh tangkap semua geng-geng Bani Quraizah Yahudi ni. Yahudi memang itulah dia punya sikap dia kan. 18 hari lepas mana dia cedera, dia meninggal. Tapi Sa'ad ni cerita matinya lebih hebat daripada cerita hidupnya. Sa'ad bin Mu'az, yang kata Abu Sufyan, dua Sa'ad masuk Islam, Islam takkan rebah.
Sebab dulu ni dah jadi pemimpin. Dah jadi pemimpin sebelum Islam lagi. Pemimpin kaumnya. Pemimpin Aus dan Khazraj, pemimpin Ansar. Antara yang saya sebut tadi, tuan-tuan boleh Google lah. Saya sebut sikit lah sebab kita cerita pasal ni kan. Sa'ad bin Mu'adh ni cerita matinya lebih hebat. Dia meninggal dalam pelukan Nabi SAW. Meninggal dalam pelukan Nabi. Dia cedera kat tangan. Saya lupa kat mana, tapi kat tangan. Bila hari yang ke-18 tu, sangat kritikal, Nabi letakkan dia di kemah di luar masjid. Supaya orang senang nak ziarah lah. Kalau kat rumah kan mungkin rumah dia jauh ke Wallahualam. Tapi Nabi letak kemah dekat masjid Nabi. 18 hari. Masa dia sakit tu juga yang cerita pasal, tuan-tuan pernah dengar, Qumu ila sayyidikum. Ini dalil mengatakan sunat kita berdiri bila pemimpin datang. Bila ulama datang. Dia ada hadis, siapa yang suka berdiri, bukan, siapa yang suka orang lain berdiri untuknya, tempatkanlah dirinya dalam neraka. Ada hadis sahih. Sehingga mana betul ke? Kan? Tak boleh kita nak berdiri kalau orang datang. Sebab kita biasakan cikgu datang, bangun semua. Pemimpin datang, bangun kan. Ulama datang, bangun. Tapi ulama muqaranah lah, banding. Yang ni kalau tujuannya untuk bangga, sombong kan. Macam kebanyakan sekarang. Yang kedua ni adalah yang layak. Taqwa, iman, alim, wara', itu layak. Maka masa dia sakit tu juga, dia diusung untuk pergi mentahkim. Apa tahkim? Memutuskan bagaimana nasib golongan-golongan Bani Quraizah ni. Akhirnya dia putuskan, masa dia sakit tadi, dia kata lelakinya dibunuh, perempuan dan anak-anak kecil jadikan hamba. Sebab ini adalah hukum yang mandatory untuk khianat. Sampai sekarang pun khianat, bunuhlah. Khianat negara kan. Khianat dalam peperangan, bukan perkara kecil. Jadi masa meninggal tu, dah semakin teruk. Darah semakin banyak, Nabi peluk dia, meninggal. Dia satu-satunya sahabat yang meninggal dalam pelukan Nabi. Sa'ad bin Mu'adh. Dan masa Nabi dah meninggal semua tu, Nabi nak uruskan dia, tiba-tiba Nabi berlari. Sahabat tanya, kenapa berlari? Kata Nabi, aku bimbang aku tak sempat nak uruskan jenazah dia, sebab malaikat juga sedang berlari nak dapatkan dia. Aku bimbang jadi macam Hanzalah yang dimandikan oleh para malaikat. Mana dia direbuti oleh Nabi dan para malaikat nak mandikan, nak uruskan dia. Nabi terpaksa bergegas ke sana sini, kalut. Biasa Nabi tak kalut, yang ni kali ni kalut. Kata, ya Rasulullah, kenapa? Kalut cepat ni. Kerana bimbang Sa'ad bin Mu'adh. Mana tak salah saya 70,000 malaikat. Ini saya tak confirm, tapi saya rasa dia lah 70,000 malaikat yang bersama dia masa dibawa jenazah dia. Dan yang famousnya apa dia? Ihtazzal arsh li mauti Sa'ad. Itu yang famous. Bergegar arsh kerana kematian Sa'ad bin Mu'adh. Itu dua Sa'ad. Tuan-tuan boleh cari Google ya, senang sekarang Google. Sekarang Google aja. Betul ejaan dia akan keluar. Inggeris ada, Arab ada, Sa'ad bin Mu'adh. Dia dua Sa'ad. Jadi masa Saqifah Bani Sa'idah pun khilaf. Bukan khilaf lah, maksudnya ada dua calon. Al-Ansar, dia mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Muhajirin, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi oleh kerana banyak bayangan-bayangan Nabi bahawa Nabi ni pilih Abu Bakar. Antaranya Nabi pilih Abu Bakar untuk berhijrah. Iaitu peristiwa masa hari Isnin juga kan, di mana Nabi SAW pergi rumah Abu Bakar. Dia banyak peristiwa hari Isnin kan. Meninggal hari Isnin, wafat memang meninggal. Lahir hari Isnin, keluar hijrah hari Isnin, sampai Madinah di Quba, rumah Kalsum bin Hidmi hari Isnin. Wahyu yang pertama hari Isnin. Angkat Hajar Aswad hari Isnin. Sakit pun bermula daripada hari Isnin. Jadi banyak peristiwa hari Isnin ni. Jadi Nabi keluar
Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Nabi kata, "Ya Abu Bakar, innallaha qad azina li bil khuruj." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah dah izinkan aku untuk keluar, untuk berhijrah. Bila dia dengar Nabi kata nak berhijrah, dia terus menyampuklah, "As-suhbah ya Rasulullah." Suhbah maksudnya aku dapat join kau, dapat bersama kau ya Rasulullah. Nabi kata, "As-suhbah." Ya, boleh bersama. Bila dengar boleh tu, fabaka Abu Bakar, menangis Abu Bakar. Seronok. Tuan-tuan nak seronok tak kalau tuan-tuan nak teman seorang lelaki yang dikendaki oleh semua polis? Seronok tak? Aku nak join kau. Boleh? Seronok. Tak seronok. Itu bukan menangis seronok, itu menangis nak mati namanya. Semua kabilah-kabilah hantar lelaki yang gagah perkasa untuk tangkap Nabi Muhammad. Tiba-tiba Abu Bakar offer nak bersama Nabi, dan bila Nabi kata ya, dia menangis seronok. Dia yang offer, "As-suhbah ya Rasulullah." Aku join kau, sahabat ni teman kau. Nabi kata, "As-suhbah." Ya. Dia seronok, menangis dia. Ini hinlah bayangan bahawa Abu Bakar lah yang selayaknya. Dia sendiri, dia tunggu Nabi untuk berhijrah dan bersama Nabi dapat join dengan Nabi. Dan masa Khamis malam Jumaat 4 hari sebelum Nabi sakit, juga bila Nabi sakit, Nabi pingsan, bangun, pingsan lagi 3 kali. Akhirnya Nabi kata, "Muru Abu Bakrin falisalli bin nas." Suruhlah Abu Bakar menjadi imam, mengimamkan jemaah para sahabat. Ini semua tanda-tanda. Ada dua calon di antara Abu Bakar dengan juga Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah khilaf. Jadi semua benda ada khilaf, cuma kita kena pandai fiqhul khilaf. Ada banyak 2-3 kitab. Mungkin pihak masjid boleh buat diskusi. Saya lupa nama kitab dah. Ingat, diskusi tentang khilaf ni. Sebab kita dapat mengimbau sejarah perang Siffin, perang Jamal dan sebagainya, khilaf ulama fiqh, khilaf ulama nahwu, khilaf ulama sirah. Jadi kita tahu macam mana rakyat Malaysia tahu ilmu tentang nak mendepani khilaf. Sebab bila kita zaman sekarang ni ada yang khilaf dah macam teruk sangat dia punya persepsi ataupun perangai dia kan. Menghina kan orang calon-calon dengan gambar-gambar yang tak sepatutnya. Bukan gambar tak senonoh, gambar letak apa inilah, letak itulah, macam-macam kan. Video dia diulang-ulang, dibuat apa? Panggil apa? Meme ke apa kan? Meme ke panggil meme? Betul? Betul lah? Saya takut salah sebut. Itu benda yang tak elok. Contohnya apa? Video Mak Sabu apa mikrofon tu kan. Itu benda tak senonoh, benda tak elok. Kan, bukan kita suka Mak Sabu, tapi masalahnya benda-benda macam tu. Budak-budak punya, itu budak-budak. Itu politik budak-budak kan. Kita kena, satu hari Ma'is Al-Aslami dia direjam kerana dibunuh kan. Kerana dia dibunuh. Direjam kerana dia zina, muhsan, zina yang sudah berkahwin. Maka ada orang Ansar yang mengutuk dia. Kena rejam macam anjing. Kita pun sekarang ni banyak bahasa-bahasa macam tu kan. Bahasa-bahasa yang kesat, bahasa-bahasa yang tak elok, bahasa-bahasa yang tak sesuai. Dan Nabi dengar, Nabi tunjuk kepada satu seekor kambing yang dah busuk, yang dah lama busuk kan. Nabi kata, "Manil tuma min ardi akhikuma ashaddu min akli hadhil maitah." Nabi kata. Hadis yang baik sanadnya kan. Nabi kata, "Manil tuma, apa yang kamu ambil, apa yang kamu cakap pasal saudara kamu, duk kutuk-kutuk. Dia memang berzina pun, bukannya benda-benda yang tak betul. Benda betul. Dia berzina, dah diputuskan, dia dihukum bunuh, direjam sampai mati. Kau orang duk kata kat dia, kutuk dia. Apa yang kau buat ni lebih teruk, lebih dahsyat daripada makan bangkai yang busuk." Bangkai kambing, Nabi tunjuk bangkai kambing. Ini benda yang tak elok. Sedangkan dalam Quran Allah sebut sebelum babi haram, Allah sebut apa? Bangkai dulu. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Babi yang ketiga. Bangkai yang pertama. Jadi kita kena jaga akhlak lah, jaga akhlak kan. Terutama dalam suasana sekarang ni. Kadang-kadang kita pun serba salah. Dalam grup-grup nak left grup keluarga, grup taman, malah. Kalau kita tak left,
kita diam macam kita mengiyakan pula. Sebab perangai Yahudi Allah sebut dalam Quran adalah suka dengar benda-benda tak elok. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Sama'una lil kadhibi, orang Yahudi suka dengar benda tak elok. Sehingga disebut dalam kitab Ihya kata sama, dosa orang yang mendengar dan orang yang bercakap yang tak elok sama. Sebab ini perangai Yahudi, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Orang Yahudi suka dengar benda tak elok dan makan benda haram. Maksudnya sebelum Allah sebut perangai Yahudi makan benda haram, yang pertama dengar benda tak elok. Sama'una lil kadhib, benda tak elok, benda bohong, benda palsu. Banyak sekarang kan dalam grup-grup tak apa-apa. Kadang-kadang yang lama punya. Kadang benda betul tapi yang lama punya diungkit. Ada satu dulu-dulu lah masa zaman bila kan, sebelum PKP kan. Dia kongsi gambar terbakar. Oh ni terbakar kabel car dekat Cameron kan genting. Genting lah kan. Rupanya dekat Palestin 2015 terbakar. Jadi ini semua benda-benda yang tak elok, palsu, benda yang tak betul. Sebab tu kita kena berhati-hati. Itu serba salah juga. Kalau kita tak left, banyak sangat benda mengarut. Kalau left, lepas pilihan raya nanti banyak benda elok. Maksudnya kita nak info-info yang ya, taman kita, tempat tinggal kita, masjid, surau, keluarga kita. Ini benda yang susah kita nak hadapi di zaman-zaman sekarang ni. Orang dia tak jaga tentang akhlak sebagai seorang Muslim. Jadi saya rasa cukuplah pada pagi ini. Kesimpulannya kita sambung pada bulan depan insya-Allah. Kita lihat bagaimana babak-babak Nabi sakit dan Nabi menghadapi. Dan juga sebenarnya sakit Nabi pun ada khilaf. Saya sebut sebelum ni pernah ceramah tentang wafat Nabi di sini kan. Bukan ceramah lah, kuliah subuh juga. Nabi ni sakit diracun, tapi sakit pun ada beberapa riwayat. Nanti kita akan sebutlah antara sakit-sakit yang disebut hadis sahih. Sebelum ni saya sebut hanya tentang diracun kan. Nabi diracun oleh Zainab bintu Mishkam. Zainab bintu Haris, suaminya Salam bin Mishkam diracun dan diletakkan racun tadi pada kambing bakar yang dihidangkan pada Nabi dan diletakkan lebih pada peha. Sebab Nabi ni suka bahagian peha. Mungkin lepas ni kuliah subuh peha kambing. Mesti ramai yang datang. Tajuk tu kuliah subuh peha kambing. Maknanya mesti ramai yang datang kan. Oleh itu di Malaysia ni dia jarang kan. Kan jarang tak ada. Saya pergi Dubai ada. Nasi Arab peha kambing. Makan seorang tak boleh lah. Kita makan 3-4 orang, 4-5 orang boleh. Kena buat. Siapa-siapa yang pandai masak tu kena buat restoran peha kambing. Sebab dia tahu, si Yahudi dia tahu Nabi suka peha. Maka dia letak racun tu pada peha lebih daripada yang lain. Dan ternyata benar. Bila Nabi dapat kambing tadi, Nabi ambil bahagian peha. Tapi alhamdulillah masa masuk dalam mulut tu tak sempat nak telan. Kambing yang dah dibakar tadi bercakap, Inni masmumah, aku diracun. Tapi malangnya seorang sahabat yang lain dah telan. Sekali telannya mungkin mati, iaitu Bish bin Barra' bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Tapi yang hebatnya tuan-tuan, bila Nabi diracun, diberitahu bahawa diracun kambing tadi, Nabi lepaskan. Kata sahabat, adakah kau nak kisos? Nak balas, nak hukum? Nabi kata tak. Nabi lepaskan. Itulah jiwa besar seorang Nabi, seorang Rasul. Ada kuasa, ada kekuatan, tetapi Nabi lepaskan. Itulah yang hebatnya. Itu yang Nabi sebut apa? Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunafizahu khayyarahullahu baina ru'usil khalaiq ayyu khayyira ma syaa min huril ain. Sesiapa yang mampu nak menahan daripada melepaskan kemarahan, dia mampu. Yang kita kadang-kadang tak mampu. Orang buli kita, orang besar, mampu tengok je lah. Yang ni kita mampu nak lepaskan, kita mampu nak balas, nak revenge boleh. Tapi kita tahan, sabar. Maka pada hari kiamat Allah Ta'ala akan beri dia pilih mana bidadari yang dia nak. Biasanya ahli syurga dah ditetapkan bidadari mana.
Tapi orang yang dapat menahan kemarahan sedangkan dia mampu nak lepaskan, dia mampu nak buat, Allah akan beri pilihan pada dia. Nak dia dari yang mana? Dia dari pun ada banyak jenis. Pilih yang mana? Di hadapan seluruh makhluk. Ini kelebihan orangnya. Jadi Nabi ni contoh terbaik. Nabi mampu nak hukum dia, memang hukum bunuh lah. Dan Nabi lepaskan. Cuma bila Bishr tadi meninggal, Nabi serahkan dia pada keluarga. Sebab itu Nabi tak boleh buat apa. Itu hukum Islam. Bila dia dah mati, dia dibunuh, Nabi kena serahkan dia pada keluarga dia, dan keluarga dia kata, kami nak dia dihukum mati. Maka kalau tidak, dia lepas. Dia dihukum mati kerana Bishr tadi, Bishr bin Bara' bin Ma'rur, sahabat yang makan, dah telan, lepas tu mati. Maknanya sangat berbisa racun tadi. Ada orang katalah, ada kajian-kajian, katanya arsenik, tapi Allahuakbar, itu bukannya hadis, itu hanya kajian-kajian ulama-ulama moden je, tak pasti kesahihannya. Ada yang kata lead poison, tak tahulah, saya pun tak mengenali jenis-jenis racun. Arsenik pernah dengar. Yang lead poison tu saya pun tak pasti racun apa kan. Kalau dulu tahu racun tanaman saya tahulah. Bapak saya petani kan. Jadi itu kisah, sedikit kisah lah. Nanti insya-Allah kita akan cuba lihat lagi bagaimana apa yang berlaku. Mudah-mudahan kita dapat mengetahui tentang sejarah insan yang kita sayangi, insan yang kita cintai, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan? Wallahualam, saya tak dapat. Dia kalau ikut kisahnya dia memang samalah. Saya tak dapat info tentang, tak tahu info tentang bagaimana cara. Kalau ikut dalam Islam, kisah cara bunuh itu sama seperti mana dia dibunuh. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Mana Allah sebut kisah ni hayah. Kisah ni menjamin kehidupan. Bila kita tak buat kisah, banyak kes bunuh. Itulah dia punya mafhum mukhalafah. Walakum, dan kamu kena melaksanakan kisah, kerana kisah ini menjamin kehidupan. Allah sebut. Kisah ni dia buat sama. Cuma ulama kata sesuatu yang tak dapat nak ghairam mundhabit, yang tak dapat nak sama sebiji, tak boleh kisah. Itu syaratnya. Contohnya dia apa benda yang susah nak kita nak hukum sama balik. Dia hancurkan, maksudnya tak boleh nak buat sama. Yang boleh buat sama sebiji kisah. Yang maksudnya yang pelik sangat cara bunuh dia, memang tak boleh nak buat sama. Susah nak buat sama. Itu pancong lah. Cuma racun ni saya tak pasti. Saya kena tengok balik lah. Setakat ni saya baca tak jumpa lagi. Adakah sama atau tidak. Tapi dia dibunuh. Cara tu wallahualam. Sila tuan. Sula. Dia sula betul ke sekadar ya. Itu kisah apa tu? Saya pernah tengok tapi tak ingat dah cerita dia. Dia berzina. Dalam Islam dia tidak ada begitu. Tidak ada. Dia kalau kes hirabah ada, tapi bukan sula lah. Hirabah ni dia akan dipanggil apa? Disalib lah. Tapi bukan disula daripada bawah, tak ada. Ni sula betul daripada bawah. Saya tak tengok cerita. Betul lah. Saya tahu cerita, tapi dalam cerita tu memang disula lah. Saya pernah tengok maksudnya, tapi tak ingat dah. Dalam Islam tak ada. Yang dahsyat dalam Islam ialah hirabah. Hirabah ni ialah bukan kita lah, jenayah merompak. Jenayah yang menakutkan orang lain. Ini dalam Quran ada kan. Maknanya last kali, kalau teruk sangat dia banyak kategori. Hanya menakutkan, merampas, membunuh, mencederakan. Maknanya yang paling teruk, dia akan potong silang tangan kanan dengan kaki kiri kan. Kemudian dia dipancung dan dia diletakkan di hadapan orang ramai. Itu paling teruk hukuman hirabah. Tapi dia ada banyak kategori. Tak pernah dengar saya.
Allah saya tak pernah. Allah. Sebab dalam Islam dia dilarang dalam apa peperangan dilarang muslah. Apa muslah? Apa muslah dalam bahasa Melayu? Seksa. Kecuali kalau dia buat benda tu boleh qisas. Tapi qisas mesti benda yang dapat spesifik, dapat sama. Tak sama tak boleh qisas. Mana bunuhlah, bukan dilepaskan. Mana kalau boleh sama, macam mana dia buat dekat mangsa, buat benda yang sama. Apa sahaja yang dibuat. Semen ke, kalau sekarang jenayah sekarang zalim. Hidup semen lah apa semua. Selagi mana boleh buat sama. Tapi Allah Allah sebab dalam sirah pun dia ada banyak, ada yang palsu, ada yang, jadi saya tak dapat nak pastikanlah ke saya. Cuma Islam asasnya dilarang untuk muslah, seksa. Bukan seksa orang je, seksa binatang pun tak boleh. Nahal qatla sabran dalam hadis sahih. Nabi larang kita seksa binatang dalam keadaan sabran apa? Sikit-sikit. Asalnya tuan-tuan pernah buat kot masa dulu-dulu kan. Cicak ke apa benda ke, bunuh dia sikit-sikit. Geram apa nama lipas ni, kacau dia, dapat dia kan, bakar sikit kan, ataupun lemaskan dia sikit. Itu haram. Sabran maksudnya slow bunuh binatang haram. Kalau binatang pun haram, apatah lagi manusia. Cuma kecuali qisas, sebab dia yang buat maka dia akan dibalas. Nabi sebut kama tudin tudan, seperti mana engkau buat engkau akan dibalas. Ini hadis yang setiap kali khutbah Jumaat di Mesir dia ada. Kama tudin tudan, kama tudin tudan. Hadis ini pendek ya. Tuan-tuan boleh hafal. Kama tudin tudan. Seperti mana engkau buat engkau akan dibalas. Di akhirat pasti, di dunia nasib-nasib lah. Ada yang Allah balas, ada yang Allah lepaskan. Di dunia kan. Itu sajalah. Wallahu a'lam. Jadi macam biasalah kalau tuan-tuan nak lebih mendalam lagi, saya alu-alukanlah tuan-tuan untuk sama-sama dalam kita punya kelas pondok online kan. Yang kita dah online dah lama lah. Tak lama dalam fatrah PKP ni lah. Tapi insya-Allah kita akan kekalkan lah, nampak online lagi efisien kan. Kalau dulu mula-mula offline kan, hanya kelas je lah, tak ada ulangan. Online ni kita ada rakaman, ada nota, senang kan. Tapi kalau offline biasanya kalau kita buat nota dekat papan putih, takkan kita nak tangkap gambar je lah kan, tak proper lah. Dalam online ni kita sambil kelas dia ada tulisan, ada nota semua kan. Jadi lebih santai, lebih baik dan lebih kekal lah. Dia ada rakaman, dia ada nota-nota. Jadi tuan-tuan kalau nak lebih mendalam, bolehlah join bersama kami. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan orang sibuk bekerja, tapi masih lagi sempat untuk menuntut ilmu. Tak kiralah muslimin ke muslimat ke dan sebagainya, kita tetap jadikan sebagai satu pengajian yang kekal, tetap, sebab dia efisien lah, sebab dia setiap minggu ada. Kalau tak ada pun kita akan qadakanlah di hari-hari dan waktu-waktu yang lain insya-Allah. Jadi siapa yang nak join boleh tengok dalam Facebook saya lah, ataupun IG saya Pius Salman, ada jadual dia, ataupun WhatsApp saya lah 03353328. Itu saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa na'udzubika min ahwali ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.